Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Melu. Okey, kita ulang kaji cara-cara untuk membaca nombor apabila nombor diberi dalam perkataan. Okey, perhatikan contoh yang pertama. Diberi nombor 81237. Okey. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita dah belajar dulu kan? Okey, apa yang perlu kita buat? Kita kira nombor dari belakang. 1, 2, 3. Lukiskan palang. Tulis perkataan ribu. Ingat, selepas palang ribu, mesti ada 3 nombor di belakang. Okey, bila kita baca nombor ni, baca nombor 2 nombor di hadapan. 81,237. 81,237. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. Kita ambil contoh yang besar sikit nombor. Okey, tengok diberi nilai nombor ini dalam angka ialah 456206. Apa yang perlu kita buat? Perhatikan nombor ni. Kita kira dari belakang. 1, 2, 3. Lukiskan palang. Tulis perkataan ribu. Okey, baca nombor ni. 456. 456,206. Okey, bila kita tulis dalam perkataan jadi 456,206. Perhatikan betul-betul. Okey, soalan ni biasa keluar dalam kertas 2 matematik. Okey, dia hanya satu markah je, tapi disebabkan kecuaian kita boleh salah. Sebab kita nampak senangnya soalan ni. Senang sangat ni. Okey, kita pun tanpa fikir panjang, kita buat terus. Sebenarnya bila soalan macam ni, kita kena tengok betul-betul. Okey, bila dia beri angka macam ni, 456206. Bila kita tulis dalam perkataan, tengok balik. 456,000. Okey, betul. 456,206. Okey, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, ni nombor yang melibatkan nilai tempat juta. Okey, ada 7 nombor. Okey, 1, 2, 3. Sama macam kita belajar masa tahun 5. 1, 2, 3. Palangkan dia. Tulis perkataan ribu. Okey, lepas tu 1, 2, 3 lagi. Palangkan. Tulis perkataan juta. Ingat, bila ada nombor 7 digit, kita andaikan kumpulan ni ada 3 nombor. Kumpulan ni ada 3 nombor. Kumpulan ni sama ada 1 atau 2 nombor. Biasanya 1. Okey. Kumpulan dia mesti ingat 133 ataupun 233. Okey, bila ada je juta, terus mesti kat sini ni ada 3 nombor. Kat sini ada 3 nombor. Okey, kita baca nombor ni. 3,124. 100, betul. 124,000. 3,124,000. Okey, ni baca nombor ni. 345. Awak hanya baca 3 nombor. Hanya 3. Okey, macam nombor ratus biasa macam ni. 345. 124,000. Okey, 3 juta. 3,124,345. Okey, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, yang soalan macam ni kadang-kadang kita sedikit keliru. Okey, sedikit. Kadang-kadang ada masa kita akan cuai. Okey, tengok soalan ni. Okey, nombornya ada 7. Kita kira juga. 1, 2, 3. Palangkan dia. Tulis perkataan ribu. 1, 2, 3. Palangkan. Tulis perkataan juta. Jadi, baca nombor ni. 4 juta. Kita tak baca sifar-sifar ni. Kita tak baca. Kita terus baca 9. 4 juta. Tak baca. 9,000. Tak baca. 7. Okey. Gabungkan semuanya. 4,9,007.
4,09,007. Okey, bila kita dah tulis ni, kita perhatikan balik, kita semak balik. Okey, dah menepati ke soalan ni? Apa yang ditanya, mesti kita jawab ni apa yang ditanya. Okey, ni soalannya, tuliskan nombor ni dalam angka ni 4009,007 dalam perkataan. Jadi inilah jawapannya, 4,09,007. Okey, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, yang ni. Tengok contoh yang ni. Pun ada 7 digit. Kita kira dari belakang. 1, 2, 3. Gariskan. Palangkan dia. Tulis perkataan ribu. 1, 2, 3. Palangkan juga. Tulis perkataan juta. 8 juta. Baca nombor ni. 302 ni. Bila kita baca jadi 302. 302,213. Okey, 8,302,213. Okey, faham? Okey, sekarang kita ulang kaji balik yang kita belajar masa tahun 4, tahun 3, tahun 5. Tulis nombor. Bila diberi dalam perkataan, kita tulis dalam angka. Okey, tengok soalan ini. 25,421. Sama macam kaedah tadi, bila jumpa yang ni, bila jumpa perkataan ribu, kita palangkan juga. Bila lepas ribu, kena ada 3 nombor. Okey, 25. Bacakan 25. 421. 420. Cikgu salah. Okey, 25,421. Okey, sekarang kita tengok contoh yang lain. Contoh yang makin susah sikit. Ni soalan darjah 5. Dah ingat-ingat lupa sebab dah lama dah kita tinggal yang tahun 5 tu. Sebenarnya matematik ni kita kena banyak ulang kaji. Barulah kita ingat. Okey, soalan ni dalam perkataan 704,000. Gariskan perkataan ribu dan palangkan. Ingat, selepas palang yang pertama kena ada 3 nombor. 704. Tukar kepada nombor 704. Nampak? 704. 207. 207. Jadi 207. Bila kita baca balik, 704,207. Jadi betul lah nombor yang kita tulis ni. Okey, seterusnya kita tengok nombor yang melibatkan juta. Okey, tengok. Diberi nombor dan perkataan 2,302,512. Pertama, kita cari perkataan ribu. Selepas tu, tengok ada perkataan juta. Bila ada perkataan ribu, kita palangkan dan pastikan nombor yang belakang mesti ada 3. Okey, bila ada juta pun sama, kita palangkan. Okey, selepas juta pun ada 3 nombor. Okey, 2 juta, 2 juta, 302,000, 302,000, 302, 302,000. Okey, 512, 512. 2,302,512. Okey, sekarang tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya kita tengok ada juta, ada ribu. Ingat, palangkan 3 nombor di belakang. 3 nombor di belakang juta juga. 5 juta, 5 juta, 410. Okey, betul kita baca 410. 625, 625. Jadi jawapannya 5,410,625. Okey. Sekarang kita tengok salah satu contoh. Biasanya soalan-soalan yang macam ni lah akan ditanya dalam periksa. Okey, dalam kertas peperiksaan kita. Soalan-soalan yang kebat. Okey, diberi
kad nombor ini 71905883. Okey, nombor yang pertama, bentukkan nombor 7 digit dengan syarat digit terbesar berada di hadapan. Apakah digit yang terbesar di sini? Digit terbesar apa kat sini? Okey, kita tengok, nombor 9 adalah digit terbesar. So, kita nak kena bina nombor bermula dengan 9. 9103. Okey, cikgu baca nombor cikgu. 9,103,587. Apa yang perlu awak buat? Cikgu nak awak bina nombor yang lain daripada yang cikgu bina. Okey, syarat dia kena ikutlah 9 kat depan. Tapi nombor belakangnya mesti berlainan daripada cikgu. Cikgu punya 9,103,587. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Okey, bentukkan nombor 7 digit dengan syarat digit terakhir boleh dibahagi dengan 2 tanpa baki. Tanpa baki, cikgu tertinggal sini. Tanpa baki. Tak nampak sebab kecil. Okey, tanpa baki. Bentukkan nombor 7 digit dengan syarat digit terakhir boleh dibahagi dengan 2 tanpa baki. Nombor mana yang boleh bahagi dengan 2 tanpa baki? Nombor lain semua boleh bahagi dengan 2, tapi mungkin ada baki. Syarat yang kedua ni mesti nombor tu boleh dibahagi dengan 2 tanpa baki. So, kita tengok nombor kat atas ni. Jadi, nombor yang boleh dibahagi dengan 2, pastinya nombor tu berada dalam sifir 2. Hanya nombor 8 yang berada dalam sifir 2. Sudah pasti 8 boleh dibahagi dengan 2 tanpa baki. Jadi, bentukkan nombor 7 digit dengan syarat digit terakhir boleh dibahagi dengan 2. So, tanpa baki kan? So, 8 dah kat belakang. Cikgu nak bina nombor ni 71. Okey, tengok. Cikgu bina nombor 7 juta 190,538. Ini nombor cikgu. 7,190,538. 7,190,538. Okey, nombor soalan ketiga, bentukkan nombor 7 digit dengan syarat digit di hadapan lebih kecil daripada digit yang terakhir. Yang ni cikgu nak awak bina sendiri dengan berdasarkan syarat-syarat yang diberi. Bentukkan nombor 7 digit dengan syarat digit di hadapan lebih kecil daripada digit yang terakhir. Okey, faham? Cikgu nak awak bina ni 1, 2, 3 ni. Okey, kita cuba buat 3 ni berdasarkan kad-kad yang diberi. Okey, sekarang kita tengok, kita masuk tajuk seterusnya iaitu nombor perdana. Nombor perdana ni awak tak jumpa lagi masa tahun 5. Tahun 5, tahun 20, 21 ni akan belajar nombor perdana. Tapi awak tahun ni belajar nombor perdana. Okey, ni nombor perdana. Ingat, nombor perdana ni macam Perdana Menteri lah. Dia special. Dia ada benda-benda yang dia ada tapi tak ada kat orang lain. Okey, nombor perdana ni nombor yang boleh dibahagikan dengan nombor 1 dan dirinya sendiri. Nombor yang boleh dibahagi dengan nombor 1 dan dirinya sendiri. Okey, tengok. Syarat yang kedua, nombor yang lebih daripada 1. Adakah nombor 1 nombor perdana? Tidak, sebab nombor 1 tidak lebih daripada 1. Dan syarat yang ketiga, tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Okey, kita mula dengan contoh yang pertama, nombor 2. Adakah nombor 2 nombor perdana? Okey, nombor 2 boleh bahagi dengan diri dia dan nombor 1. Betul? Jadi nombor 2 adalah nombor perdana. Sekarang kita tengok nombor 3. Ada tak dalam? Okey, adakah nombor 3 boleh dibahagi dengan 1? Semua nombor boleh bahagi dengan 1. 3 bagi 1. 3 bagi 1, 3. 3 ekor ayam bagi kat seorang. So, seorang dapat 3.
Tapi 3 bahagi 3 dapat 1. 3 bahagi 3 dapat, cikgu buang dulu. 3 bahagi 3 dapat 1. Okey, lagi apa lagi nombor? Okey, nombor yang seterusnya cikgu bagi nombor 9. Adakah 9 nombor perdana? Betul, lebih daripada 1, betul. Nombor boleh bagi dengan nombor 1, betul. Tapi nombor 9 ni, dalam nombor 9 ni, dia boleh bagi juga dengan nombor 3. So, syarat dia tak boleh bagi dengan nombor lain kecuali 1 dengan diri dia. Jadi, nombor 9 ni bukan nombor perdana. Okey, lagi contoh yang seterusnya, nombor perdana. Adakah 12 nombor perdana? 12 bukan nombor perdana sebab dalam sifir 6 ada 12, dan sifir 4 ada 12, dan sifir 2 ada 12. Maknanya 12 ni boleh bagi dengan 6, 12 ni boleh bagi dengan 2. Jadi dia tak ada syarat-syarat ni. Dia terlebih pula. Dia tak boleh bahagi dengan nombor lain. So 12 bukan nombor perdana. Okey, lagi cikgu bagi contoh nombor yang besar sikit. Nombor 29. Cuba fikirkan nombor 29 ni ada dalam sifir berapa? Okey, tak ada sebenarnya. 29 hanya boleh bahagi dengan 29, dan 29 hanya boleh dibahagi dengan 1. Tanpa baki kan? 29 bagi 29, 29. 29 bagi 29, 1. 29 bagi 1, 29. Okey. Jadi 29 adalah nombor perdana. Okey, kita tengok. Dah faham pasal nombor perdana? Tengok contoh seterusnya. Cikgu nak awak warnakan nombor perdana pada kad petak 100 seperti ini. Bina kad petak 100 dalam buku latihan awak. Lepas tu, kita kenal pasti yang mana nombor perdana. Okey. Tengok, nombor 2 sudah diwarnakan. Maknanya nombor 2 ni adalah nombor perdana. Okey, sekarang kita kena pasti nombor lain. Adakah nombor 3 ni nombor perdana? Ya, nombor 3 adalah nombor perdana. Okey, cikgu bagi cara senang. Cikgu bagi petua. Dengar betul-betul. Okey, yang nombor genap semuanya bukan nombor perdana. Semua nombor genap bukan nombor perdana kecuali nombor 2. Jadi ni dalam sifir 4 ni, dalam sifir 4 ni bukan dalam sifir 4, dalam lajur yang ada nombor 4 ni kan, ni semua bukan nombor perdana. Okey, lagi dalam sifir 5, semua ni pun bukan sebab dia boleh bagi dengan 5. Bukan dalam sifir 5 tau, cikgu salah. 5, 15, 25 ni. Ni dalam lajur ni. Okey, jadi apa nombor yang dalam sifir 5 kita kena cari lagi. Okey, lepas tu yang 10. Semua yang 10, 20, 30 semua bukan nombor perdana. Ni semua bukan nombor perdana. Bukan nombor perdana. Sebabnya boleh dibahagi dengan 10. Boleh bagi dengan 5. So, bukan nombor perdana. Nombor 9 bukan nombor perdana. Nombor 8 bukan nombor perdana. Nombor 6 bukan nombor perdana. Sini pun bukan. Okey, kita kena perhatikan dekat nombor yang genap. Ingat, tengok betul-betul. Nombor yang genap, cikgu salah. Nombor yang ganjil. Sebab hanya nombor 2 sahaja nombor genap yang nombor perdana. Okey, tengok ni. Tadi cikgu dah warnakan. Cikgu nak awak ingat apa yang cikgu warnakan tadi. Cikgu hilangkan balik tu. Jadi awak perhatikan betul-betul. Ingat, dalam lajur ni semua bukan nombor perdana. Lajur ni bukan nombor perdana. Ni bukan nombor perdana. Bukan nombor perdana. Bukan. 5 ada kan 5 nombor perdana? 5 ya. 5 nombor perdana. 6 bukan nombor perdana. 7 nombor perdana. Okey.
Yang dalam sifir 5 ni semua, dalam lajur yang 5 ni semua bukan nombor perdana. Okey, lagi yang ni 21 ni bukan nombor perdana. Bukan nombor perdana. 2 ni nombor perdana. Yang 21 ni ada dalam sifir 3. Okey. Ni nombor perdana, ni nombor perdana. Cikgu bulatkan lah. Dah pergi ke lain dah. Yang cikgu petakkan ni adalah nombor perdana. Perhatikan betul-betul. Okey, cikgu nak buat petak 100 dan warnakan nombor perdana dengan pangkah, dengan cara buang dulu yang bukan nombor perdana.